Okey, mari kita mulakan pembelajaran kita dengan melihat slide ini. Dalam slide ini ditunjukkan suatu graf suatu graf lengkungan di sini dan ditunjukkan juga ada dua garis lurus di sini. Boleh tak Amir bagi pendapat sikit di sini? Apa beza antara garis lurus hitam dengan garis lurus biru ni? Apa dia? Garis lurus yang hitam ni cikgu, dia bersilang pada dua titik AB, manakala garis biru ni cikgu, dia menyentuh satu titik saja, iaitu pada A. Okey, nampak pun Baik, jika garis lurus itu dia bersilang pada dua titik, garis lurus itu dikenali sebagai garis perentas. Kalau garis biru ni dia menyentuh satu titik, dipanggil garis apa Betul tak? Ini kalau tak silap garis tangent cikgu. Yes, betul. Tahu Amir Tak tahu cikgu yang ni. Okey, seterusnya Amir tengok di sini apabila titik B ini kita gerakkan ke titik A, apa yang akan berlaku? Okey, apa yang berlaku garis perentas akan bertukar menjadi garis tangent. Amir boleh nampak tak maksud cikgu ni? Macam mana cikgu Cikgu tahu Amir tak faham lah tu. Okey, tak apa. Kalau tak faham, Amir tengok slide yang seterusnya ni Okey cikgu. Okey, Amir tengok sini ini titik A, ini titik B. Apa yang cikgu kata tadi, apabila kita gerakkan titik B ni ke titik A Amir tengok. Inilah cikgu maksudkan apa yang akan berlaku? Garis AB akan bertukar menjadi garis tangent. Betul tak? Garis perentas AB ni akan bertukar menjadi garis tangent. Itulah maksud cikgu. Macam mana? Boleh faham? Okey cikgu, okey. Cikgu dah tunjuk macam ni baru dah faham. Okey, bagus. Okey, cikgu tunjukkan semula slide ni. Apabila titik B digerakkan ke titik A, maka garis perentas AB ni akan bertukar menjadi garis tangent. Boleh Okey cikgu, faham cikgu. Yang seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya ni, okey, di sini diberikan garis perentas AB okey, kemudian kita lukiskan sebuah segitiga bersudut tegak di sini. Okey. Sisi segitiga yang mendata ni kita tulis sebagai delta X. Manakala sisi yang mencancang ni kita tulis sebagai delta Y. Cikgu, delta ni apa dia cikgu bagus soalan tu Cikgu baru nak cerita pasal ni Okey. Delta ni menunjukkan suatu perubahan yang kecil tau. Satu perubahan kecil. Maksudnya kat sini segitiga ni Amir jangan bayangkan dia besar macam mana ni lah. Okey. Dia bayangkan dia segitiga yang sangat kecil. Di mana sisi yang mendata ni kan dia sangat pendek begitu juga dengan sisi yang mencancang ni, delta Y ni kan, dia sebenarnya sangat pendek. Tapi kalau kita buat kalau kita buat segitiga yang sangat kecil tu susah nak bincang jadi cikgu besarkan ni lah. Tapi gambarannya ialah segitiga ni adalah sangat kecil maksudnya A dan B ni sangat dekat. Itulah maksudnya. Boleh tak? Cikgu, jadi maksudnya delta ni satu nilai yang sangat kecil lah cikgu betul. Okey, boleh boleh cikgu, boleh. Okey, sekarang kita teruskan Okey, kita nak tengok apa sekarang? Kita nak tengok kecerunan garis perentas AB. Kecerunan macam kita cari kecerunan biasalah. Kecerunan garis AB dia akan sama dengan panjang sisi yang mencancang ni dinisbahkan dengan panjang sisi yang mendata ni. Jadi maksudnya delta Y per delta X. Itu cara untuk dapatkan kecerunan garis AB. Boleh setakat tu? Okey cikgu, yang ni saya tahu cikgu. Bagus pun Okey, seterusnya apabila titik B digerakkan ke titik A macam tadi, apa yang kita dapat? Garis perentas akan bertukar menjadi garis tangent. Okey, kalau macam tu maka kecerunan AB ini akan bertukar ke arah kecerunan tangent. Betul tak? Okey cikgu, saya faham. Okey, bagus Okey. Dan satu lagi cikgu nak tunjuk ni. Ambil boleh faham tak?
delta X dia akan menuju ke sifar. Macam mana cikgu yang ni tak tahu ni. Okey, tak apa kalau Amir tak faham, Amir tengok slide yang seterusnya ni. Okey? Okey cikgu. Okey Amir tengok di sini ya, apabila titik B ini kita gerakkan ke titik A ya. Yang kita perhatikan di sini ialah, nampak tak bahawa delta X ini dia semakin mengecil lah, betul tak? Okey cikgu. Jadi sekarang ni bila Amir tengok kalaulah dia bawa sampailah ke A kan delta X ini semakin kecil dan dia akan menuju ke sifar lah kan, makin lama makin ke sifar lah kan. Okey cikgu. Faham dah? Faham cikgu, faham. Okey, itulah cikgu maksudkan. Maksudnya di sini garis yang mendata ni akan semakin pendek makin pendek. Arti kata lain, delta X ni akan semakin kecil dan menuju ke sifar. Okey, boleh tak? Boleh cikgu, boleh. Bukan menuju ke sifar tu maksudnya menuju ke arah titik asalan ni bukan Okey cikgu. Okey, kita teruskan. Mula. Okey cikgu tunjukkan semula slide ni. Sekarang Amir dah faham kan maksud delta X menuju ke sifar ni kan? Dah faham cikgu dah. Okey daripada sini dapat kita perhatikan bahawa apabila delta X ini menuju ke sifar, maka kita dapati delta Y per delta X akan menuju ke kecerunan tangent. Kan? Ya cikgu, betul. Okey, maka daripada situ bolehlah kita tulis seperti ini. Iaitu had bagi delta Y per delta X apabila delta X menuju ke sifar, dia akan sama dengan kecerunan tangent. Betul tak Okey cikgu, betul cikgu. Faham Faham. Okey, bagus Baik. Dalam perihal perbincangan kita ni apa yang sebenarnya kita lihat ialah apa yang dikatakan berlakunya perubahan Y terhadap X, betul tak? Maksud cikgu? Maksudnya di sini kan bila kita bawa B ke A ni kan nilai Y sini kan berubah, nilai X ni kan berubah. Maksudnya bila X berubah, nilai Y juga berubah. Arti kata lain, kita kata berlakunya perubahan Y terhadap X. Faham? Okey cikgu, faham. Perubahan Y terhadap X dalam matematik kita simbolkan sebagai apa? Sebagai dy per dx. Kan? Ya cikgu, betul. Maka daripada sini kita dapat satu kesimpulan penting iaitu dy per dx sama dengan had bagi delta Y per delta X apabila delta X menuju ke sifar. Macam tu lah boleh faham? Boleh cikgu, boleh. Wah, tapi tough cikgu Apa yang tough ni Yalah cikgu tak pernah tengok pun. Memanglah kan kita memang tak pernah belajar lagi kan. Tapi menarik kan? Ya, menarik. Okey, kita teruskan Okey cikgu. Okey dalam slide ni apa yang cikgu nak tunjukkan ialah menentukan dy per dx bagi suatu fungsi. Okey, dalam contoh ini lengkungan ini graf ni fungsinya ialah y sama dengan 3x kuasa 2. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Ini satu garis perentas, kita labelkan sebagai A dan juga B. Okey seterusnya katakanlah koordinat A ini ialah xy. Okey, oleh itu di sinilah x, di sinilah y. Okey seterusnya sisi segitiga yang mendata ni kita nyatakan sebagai delta x. Okey, dan delta y untuk sisi yang mencancang. Okey, maka daripada sini kalau di sini x, kemudian panjang sisi mendata ni delta x, maka di sini bolehlah kita tulis sebagai x tambah delta x. Betul tak Betul juga, betul. Okey, faham Faham juga, faham. Okey, bagus. Okey, kemudian kalau di sini y, di sini delta y, maka di sini y tambah delta y, kan? Ya cikgu, betul. Okey, maka di sini koordinat B ialah x tambah delta x,
Y tambah delta Y. Betul tak? Okey cikgu, betul-betul. Okey, titik B ini dikenali sebagai titik jiran. Pernah dengar tak? Ada cikgu istilah tu. Dia dalam buku teks tak ada istilah ni. Cari dalam buku teks tak ada tapi dulu cikgu belajar di universiti, pensyarah cikgu perkenalkan dia sebagai titik jiran. Jadi cikgu gunakanlah istilah titik jiran tu. Sebenarnya dia nak menggambarkan macam ni jiran. Bila sebut jiran kan dia dekat kan. Betul cikgu. Jadi dia nak beri gambaran bahawa A dan B ni duduk sebelah-sebelah. Macam tu lah. Itu dipanggil titik jiran. Macam tu cikgu Jadi dalam pelajaran kita ni kita gunakan istilah tu, titik jiran. Okey, seterusnya kita nak cari dy dx ya. Okey, kita ambil fungsi ni y sama dengan 3x kuasa 2. Kemudian langkah pertama kita buat apa tahu Kita gantikan x dan y itu dengan koordinat titik jiran. Nanti akan jadi macam ni lah. Nampak? Maknanya kan x ni, ni x, ni y ya. Kita gantikan dengan koordinat titik jiran ni. Jadi y dia ialah y tambah delta y. Boleh x ialah x tambah delta x. Boleh boleh juga boleh. Okey. Kemudian kita kembangkanlah. Jalankan operasi algebra lah kat sini kembangkan yang ni. Okey. Kemudian y ni kan kita gantikan dengan 3x kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya yang ni kita kembangkanlah. Buang kurungan tu. Okey, di sini dah dapat perhatikan di sini ada 3x kuasa 2, ni 3x kuasa 2. Jadi maksudnya yang ni kita boleh hapuskanlah. Okey, jadi kita ringkaskan jadi macam ni seterusnya kita bahagikan semua dengan delta x. Bagi delta x, bagi delta x, bagi delta x nanti kita dapat tulis macam ni lah. Boleh? Okey cikgu. Okey. Kemudian langkah seterusnya kita kan nak cari dy dx. Melalui perbincangan tadi kan kita dapat satu rumusan seperti ni. Nak dapat dy dx kan? Ya cikgu, betul. Jadi untuk dapatkan dy per dx kita gunakan had. Had bagi apa? Had bagi delta y per delta x apabila delta x menuju ke sifar. Delta y per delta x ini kita gantikanlah dengan apa yang kita dapat di atas ni. Jadi kita akan tulis seperti ni. Boleh Okey cikgu, boleh. Jadi di sini delta y per delta x ni kan kita gantikan dengan 6x tambah 3 delta x. Di sini apabila delta x menuju ke kosong ni, gantikan delta x dengan kosong di sini. Maka 3 darab kosong kosong lah. Yang tinggal apa? 6x, betul tak? Betul cikgu, betul. Okey, daripada sini dapat satu kesimpulan penting di sini iaitu jika y sama dengan 3x kuasa 2, maka dy per dx sama dengan 6x. Ini kesimpulan yang sangat-sangat penting Okey cikgu, okey. Okey melalui pemerhatian kita dalam perbincangan kita sebelum ni kita dapati bahawa jika y sama dengan 3x kuasa 2, maka dy per dx sama dengan 6x. Okey cikgu. Baik. 6x ni dikenali sebagai terbitan pertama. Ingatlah istilah-istilah ni Okey cikgu. Baik. Manakala ini dy per dx sama dengan 6x ni, okey, sekali semua ni dia dikenali sebagai fungsi kecerunan. Cikgu, kenapa ada istilah fungsi kecerunan ni cikgu? Boleh cari nilai kecerunan dia ke cikgu? Betul Mari tengok di sini kenapa kita panggil dia fungsi kecerunan? Sebab kita boleh tentukan kecerunan tangent pada titik P. Pada titik P ni kan, P ni koordinat dia 3, 27. Jadi kecerunan garis tangent ni kita boleh kira menggunakan fungsi kecerunan ni. Okey, kecerunan tangent ni juga dikenali sebagai kecerunan lengkung. Kalau disebut kecerunan lengkungan, kecerunan tangent itu benda yang sama tau Okey cikgu, okey. Baik. Untuk mencari kecerunan tangent ni kita boleh gunakan fungsi kecerunan ni. Iaitu 6x ni. Okey, x ni kita gantikan dengan x pada titik P ni, iaitu 3 kan. Kita gantikan x dengan 3 dan dapatlah 18. Okey. Jadi 18 ini ialah nilai kecerunan. Nilai kecerunan apa? Nilai kecerunan garis tangent ataupun nilai kecerunan lengkung pada titik P. Boleh faham? Okey cikgu, faham cikgu. Okey seterusnya
Proses untuk menentukan fungsi keturunan ataupun terbitan pertama menggunakan konsep had dikenali sebagai pembezaan dengan prinsip pertama. Macam mana? Okey. Oh, ini pembezaan prinsip pertama cikgu panjang mukadimah dia cikgu Itulah kalau cikgu tak cerita daripada awal tadi, slow and steady, memang Amir tak faham lah apa yang dimaksudkan dengan pembezaan dengan prinsip pertama ni. Okey cikgu, okey. Okey, daripada sini dapatlah satu kesimpulan penting, iaitu pembezaan dengan prinsip pertama merupakan satu proses untuk menentukan fungsi keturunan ataupun terbitan pertama menggunakan konsep had. Di mana dy per dx sama dengan had bagi delta y per delta x apabila delta x menuju ke kosong. Macam mana? Okey boleh tak? Okey cikgu faham. Bagus Okey untuk slide yang seterusnya ni kita lihat beberapa contoh Okey, kita tengok di sini, cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi berikut jadi maksudnya kita akan gunakan had tu lah. Okey cikgu, okey. Baik, yang pertama ialah y sama dengan 5x. Jadi macam mana cara dia? Ambil titik jiran. Koordinatnya ialah x tambah delta x, y tambah delta y. Okey. Kemudian kita gantikan x dan y ini dengan koordinat titik jiran ni, maka kita dapat tulis seperti ini. Okey. Dan seterusnya kita susun atur balik sampailah kita dapat tulis sebagai delta y per delta x. Maka di sini kita dapat delta y per delta x sama dengan 5. Boleh Boleh cikgu, boleh. Okey. Dan dy dx menggunakan prinsip pertama, dia akan sama dengan had bagi delta y per delta x apabila delta x menuju ke kosong. Jadi delta y per delta x ni adalah 5. Okey, maka had bagi 5 apabila delta x menuju ke kosong, maka jawapannya adalah 5. Maka inilah dia dy per dx bagi y sama dengan 5x. Okey untuk soalan B sama juga macam tadi, kita ambil titik jiran dan kita gantikan ke dalam x dan y dalam fungsi ni. Okey, jadi akan jadi macam ni lah. Okey, Amir nak teruskan ke cikgu nak tunjukkan ni Cikgu tunjukkan terus cikgu, sebab sini ada kuasa 3 ni Amir tak berapa reti Baik, cara dia mudah saja Amir tengok yang pertama y ni Amir gantikanlah dengan 2x kuasa 2. Kemudian dalam kurungan ni kita kembangkan nanti kita akan dapat tulis macam ni lah. Amir tengok di sini y 2x kuasa 3. Di sini kan bila kita nak kembangkan dia, okey kita pecahkan di sini kuasa 1 dan juga sini kuasa 2 Okey. Seterusnya kita kembangkan dulu x kuasa 2 ni, nampak? Jadi macam ni kan. Okey, kemudian kita kembangkan yang ni pula. Ni x darab dengan x kuasa 2, x darab dengan 2x delta x, x darab dengan delta x kuasa 2. Nampak tak? Kita gunakan pendarapan macam biasa. Nanti kita akan tulis macam ni lah. Okey cikgu. Kenapa gelap nampak cemas. Apa pula nak cemas-cemas Relax lah Macam mana, okey? Boleh teruskan Cikgu teruskan cikgu. Okey, seterusnya Amir darabkan 2 ni ke dalam. Darabkan semua, nanti akan jadi macam tu Kemudian kita ringkaskan Amir, yang mana boleh ringkaskan tu di sini nampak tak? 2x kuasa 3 ni kan, kan kita boleh potong. Okey, kemudian nanti dah makin ringkas dah di situ Okey, mana lagi kita nak ringkaskan? Ni nampak tak? 4x kuasa 2 delta x ni 2x kuasa 2 delta x kan. Ringkaskan jadi 6x kuasa 2 lah delta x ni. Baik, satu lagi ni 2x delta kuasa 2 4x delta x kuasa 2 ni. Yang ni boleh ringkaskan juga jadi 6 kan, 6x delta x kuasa 2 ni. Kemudian kita bahagi semua kiri kanan dengan delta x. Nanti dapat tulis macam tu lah. Bagi dengan delta x, bahagi dengan delta x ni, potong lah. Bagi dengan delta x bahagi dengan delta x, dapat tulis macam ni. Okey. Tadi kita nak cari apa? Nak cari dy per dx menggunakan prinsip pertama. Maksudnya kita akan gunakan had
Had bagi apa? Bagi delta y per delta x. Okey, delta y per delta x ni kan dah dapat di atas ni, kita gantikan je lah. Okey, kemudian kan gantikan delta x ini dengan kosong. Jadi kosong kat sini jadi kosong. Kosong yang tinggal apa? Yang tinggal 6x kuasa 2. Okey, kita jumpa lagi dalam pelajaran kita dalam siri video yang seterusnya selepas ini.